Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita bertemu dalam slot Bahasa Melayu Sekolah Rendah, tuition dalam talian, tuition online, Perlis Mengaji. Cikgu harapkan kamu dah bersedia dengan alat tulis, buku catatan, dan bagi murid tahun 4, kalau boleh keluarkan buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan tahun 4. Okey? Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min qaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, dalam perkongsian pada kali ini, cikgu akan menggabungkan aspek kemahiran membaca juga kemahiran menulis, di mana kita akan melihat kita akan berfokus kepada aspek memahami teks, memahami petikan, dan seterusnya kita nak menganalisis sesuatu perkara yang kita rujuk. Misalnya kita nak tengok pantun, macam mana kita nak faham pantun? Kita nak tengok lirik lagu misalnya, macam mana kita nak faham lirik lagu? Begitu juga dengan petikan ataupun teks, kita nak faham dia. Dan bila kita dah faham apa yang kita baca, bila kita dah faham apa yang kita rujuk, seterusnya kita mampu untuk menghasilkan jawapan pemahaman bagi soalan-soalan yang dikemukakan. Ingat, bila kita baca, kita faham makna satu perkara yang kita rujuk tu, barulah kita boleh jawab soalan. Kalau kita tak baca, tak dapatlah kita fahami kehendak soalan itu. Okey, setiap persoalan yang dikemukakan itu pasti ada dalam petikan yang kita baca. Melainkan satu ataupun dua soalan yang memerlukan pemikiran kita, yang memerlukan pendapat atau pandangan kita. Okey, kita akan tengok sebentar lagi. Okey, untuk hari ini cikgu akan tunjukkan beberapa contoh item pengujian. Cikgu akan tunjukkan contoh item pengujian. Kemudiannya kita nak tengok pantun. Dan bagaimana kita nak fahami rangkap-rangkap pantun ini. Dan lepas kita selesai fahami pantun, cikgu nak bawa awak pula melihat ataupun memahami lirik lagu secara sekali imbas. Kita tengok apa perbezaan memahami pantun dan apa perbezaan kita nak fahami lagu, sajak ataupun syair. Ada perbezaan di situ. Selain lirik lagu, sajak, syair dan pantun, kita nak tengok juga, kita nak fahami teks dan kita nak menghasilkan jawapan. Teks yang kita baca, kita nak cari jawapan bagi teks tersebut. Dan pada akhir pengajaran ini, kita nak tengok satu teks ringkas, dan daripada teks itu cikgu buat quiz, quizy. Awak boleh tunggu cikgu sehingga habis siaran pada hari ini. Okey, cikgu bergerak kepada contoh-contoh item pengujian. Okey, dalam paparan yang di hadapan kamu ini, cikgu paparkan petikan. Petikan ini tentang ikan kelisa misalnya. Okey, ini contoh petikan yang akan dikemukakan pada kamu dalam bentuk pentaksiran, penilaian bilik darjah ataupun dalam peperiksaan. Okey, dalam petikan ini kebiasaannya dia akan masuk
dalam kertas pemahaman Bahasa Melayu UPSR misalnya. Dalam bahagian A yang ada soalan aneka pilihan ABCD. Dan petikan ini juga boleh diuji dalam pemahaman Bahasa Melayu dalam bahagian B. Soalan subjektif. Dia bagi petikan ini dan dia sediakan soalan dan awak perlu menulis semula jawapan. Jawapan itu awak boleh perolehi daripada petikan ini. Ini contoh item yang pertama. Kemudian di sini cikgu paparkan dalam bentuk jadual. Jadual ini juga mungkin boleh diuji kepada kamu. Kita kena fahami bagaimana kita nak baca jadual ini. Mungkin soalan boleh menguji kamu tentang nama sekolah. Mungkin dia boleh menguji kamu siapa yang bertugas pada hari Isnin misalnya. Jadi kita perlu mahir untuk membaca jadual ini. Ini dalam konteks memahami bentuk teks berjadual macam ini. Okey? Seterusnya, contoh yang ketiga di sini cikgu paparkan dia bentuk poster. Bentuk poster. Poster ini juga walaupun mudah, ringkas, perkataannya mungkin lebih sedikit daripada teks, tetapi kita masih perlu memahami dia. Kita masih perlu faham apa yang disampaikan melalui poster ini. Contoh poster ini, contoh item pengujian ini boleh diuji kepada kamu dalam kertas Bahasa Melayu pemahaman. Bahasa Melayu pemahaman sama ada bahagian A atau bahagian B. Dan poster ini juga boleh diuji dalam kertas penulisan Bahasa Melayu UPSR. Misalnya dalam bahagian B, soalan berbentuk rumusan. Dia bagi bentuk macam ni, dia bagi poster ini, awak kena mengulas semula, membuat rumusan berdasarkan poster ini. Mungkin awak boleh mengulas tentang kedudukan lokasi zoo ini di Kelantan. Mungkin awak boleh mengulas tentang waktu operasi zoo Kelantan ini. Mungkin juga awak boleh mengulas tentang harga tiket. Dan awak juga boleh mengulas tentang beberapa amaran yang dipaparkan dalam poster ini. Jadi kita perlu fahami teks ini. Baru kita boleh tahu harga tiket dewasa berapa, harga tiket kanak-kanak berapa. Itu yang kita perlu fahami teks ataupun petikan. Itu yang kita nak cuba pelajari hari ini. Okey, sebelum kita pergi kepada pembelajaran kita selepas ini, cikgu paparkan video ringkas. Dalam video ini merupakan adanya situasi perbualan antara ibu, ayah dan juga anak dalam rumah, dalam situasi di rumah. Okey, dalam perbualan mereka ini, mereka bercakap ataupun berbicara tentang pantang larang masyarakat dahulu kala. Ada pantang larang yang dikemukakan dalam perbincangan mereka ini. Apakah pantang larang itu? Mari kita saksikan sekarang. Aduh, untuk aku ni duduk lama sangat. Yati, oh Yati. Ni Daddy, ada apa? Tolong ambil bantal kejap. Daddy nak duduk atas bantal ni. Sakit untuk Daddy ni. Mana boleh bang? Ya ke oi, apa yang tak bolehnya? Abang janganlah duduk atas bantal. Tahu tak orang tua-tua cakap, kalau duduk atas bantal, nanti bontot ada bisul. Ish, kamu ni Kia. Percaya je benda-benda mengarut macam tu. Betul lah bang. Tu kan pantang larang orang tua dulu-dulu. Dia orang cakap macam tu dulu sebabnya tak nak anak-anak dia orang buat benda-benda tu. Macam duduk atas bantal. Orang tua zaman dulu rasa duduk atas bantal tu tak elok dan tak sopan. Sebab bantal tu tempat kita letak kepala, bukan bontot. Ya ke bang? Iyalah. Contohnya macam anak dara jangan menyanyi dekat dapur. Nanti kahwin dengan orang tua. Orang zaman dulu saja nak takutkan anak perempuan mereka sebab menyanyi kat dapur tu kan tak sopan. Lagipun nanti masa tengah memasak habis tersembuh air dalam makanan. Kan tak elok tu.
Yelah tu bang. Dah lah, tu makan nasi ni. Dah sejuk dah. Okey, dalam paparan video tadi diceritakan tentang pantang larang masyarakat dahulu kala. Antaranya disebut tadi tak boleh duduk atas bantal. Takut nanti ada bisul. Selain itu dia cakap tadi anak dara tak boleh menyanyi di dapur kan. Okey, dalam paparan yang awak dapat lihat di hadapan cikgu ini ada beberapa lagi contoh pantang larang yang boleh dijadikan nasihat sebenarnya. Bagi murid tahun 4, awak boleh keluarkan buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan halaman 85. 85. Okey, pantang larang ini sebenarnya dahulu kala mak ataupun nenek kita sering menggunakan pantang larang ini untuk menakut-nakutkan kita. Sebabnya kenapa tak boleh duduk atas bantal? Sebenarnya bantal itu kan tempat untuk kita tidur kan, tempat untuk kita letak kepala. Jadi tidak sesuai lah kalau bantal itu kita jadikan dia sebagai tempat duduk. Itu yang sebenarnya. Okey, dalam paparan buku teks kamu, muka surat 85, di sini ada beberapa pantang larang yang dijadikan dalam bentuk pantun. Dalam bentuk pantun. Okey, kita nak tengok setiap baris pantun ini, setiap rangkap pantun ini dan kita nak fahami. Bagaimana kita nak fahami pantun sebenarnya? Okey? Kita tengok satu persatu. Cikgu besarkan di sini. Okey, kita tengok Buah duku dan sayur ulam, jamu sedikit di tengah hari, ketip kuku setiap malam, rasa sakit terketip jari. Okey, cikgu dah paparkan cara melafazkan pantun. Okey, di sini ada 4 baris. Di sini ada 4 baris ataupun kita panggil dia sebagai pantun 4 kerat. Kenapa pantun 4 kerat? Sebab dia ada 4 baris. Ada 4 kerat. Dan dalam keempat-empat baris ini, cikgu letakkan warna. Cikgu warnakan hitam dan 2 baris bawah itu cikgu warnakan dengan warna merah. Jadi, 2 bahagian atas itu kita namakan dia sebagai pembayang maksud. Pembayang maksud ataupun nama lain kita panggil dia sampiran. Dan yang warna merah 2 baris bawah itu kita panggil dia maksud pantun. Jadi kalau kita nak faham sesuatu pantun itu, rujuk pada bahagian maksud dia. Rujuk 2 baris yang bawah. 2 baris atas kita abaikan, kita tengok yang 2 baris bawah yang merah itu. Baru kita dapat tahu apa makna pantun ini. Apa yang disampaikan melalui pantun ini. Macam di sini. Ketip kuku setiap malam, rasa sakit terketip jari. Apa yang dia sampaikan melalui pantun ini? Mari kita tengok. Okey, kita tengok di sini. Cikgu letakkan di sini sedikit pembayang dan awak perlu mengisi tempat kosong ini dengan jawapan kamu berkaitan maksud pantun di atas. Okey, tengok. Kita perlulah berhati-hati semasa apa? Semasa ... kuku untuk mengelakkan apa? Di situ cikgu tinggalkan ruang kosong. Cikgu nak minta bantuan kamu menulis semula ayat ini, maksud ini dalam ruangan komen Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, awak boleh cuba. Awak boleh cuba dapatkan apakah maksud di sebalik pantun ini. Awak cuba. Awak juga boleh komen boleh komen. Okey. Kita perlulah berhati-hati semasa apa? Tengok di sini, dia bagi dari sini ketip kuku. Jadi, kita tukarkan dia menjadi ayat kerja. Kata kerja, kita perlulah berhati-hati semasa mengetip kuku untuk mengelakkan kecederaan. Dia cakap ni, rasa sakit terketip jari. Maksudnya kalau kita ketip kuku waktu malam, risau-risau, ditakutkan boleh mendatangkan kecederaan. Ni rasa sakit terketip jari. Malam kan lebih penglihatan lebih terhad kan. Jadinya larangan ini tujuannya untuk mengelakkan kecederaan. Ini maksud rangkap yang pertama. Okey? Sekarang kita tengok rangkap yang kedua.
Benang dikait, alas berseri, bunga sabun, penghias jua. Usah menjahit di senja hari, matamu rabun sebelum tua. Okey, rangkap kedua pantun ini, cikgu juga bahagikannya kepada dua kumpulan. Dua baris atas kita namakan dia sebagai pembayang maksud. Dan dua baris bawah kita namakan dia sebagai maksud pantun. Cikgu bagi tahu tadi, kita nak faham pantun, kita tak perlu tengok pembayang maksud. Yang hitam itu tak payah tengok. Tak perlu tengok, dia hanya sebagai penyeri, pembayang kita kata, sebagai sampiran. Yang kita nak tengok adalah maksud pantun ini, yang merah itu. Usah menjahit di senja hari, matamu rabun sebelum tua. Dia maklum di sini, kita tak boleh jahit pada waktu senja. Sebab takut-takut nanti kelak mata kita akan mudah rabun. Mudah rabun. Jadi di sini kita tengok maksud pantun ini. Kita janganlah buat apa itu? Pada waktu apa? Kerana rabun sebelum tua. Awak tolong cikgu isikan tempat kosong ini menjadi ayat yang penuh, ayat yang tepat. Maksud bagi pantun rangkap kedua ini. Boleh tak? Okey. Terima kasih cikgu jumpa di sini. Ada yang menjawab, kita janganlah janganlah apa perbuatan apa yang dilakukan oleh gambar itu. Janganlah menjahit. Terima kasih Kristina. Janganlah menjahit pada waktu ni dimaklum di sini pada waktu senja. Pada waktu senja kerana takut mata akan menjadi rabun sebelum tua. Ini maksud bagi rangkap kedua. Terima kasih Nur Kaziana Muhammad Nayan. Okey, kita tengok rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang ketiga. Anak kera jatuh ke lumpur, hendak makan langsat segugus. Anak dara menyanyi di dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Okey, dalam rangkap yang ketiga ini dinyatakan di sini dalam bahagian maksud, anak dara menyanyi di dapur. Anak dara menyanyi di dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Kita nak tengok maksud pantun, kita tengok di bahagian dua baris bawah. Itu maksud yang kita nak kupas. Yang warna hitam itu merupakan pembayangnya sahaja ataupun sampiran sahaja, sebagai penghias ataupun penyeri pantun. Bila kita nak tengok maksud pantun, perhatikan dengan teliti dua baris bawah. Ini pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat. Okey, apa yang disampaikan melalui pantun ini? Anak dara menyanyi di dapur, lauk dimasak menjadi hangus. Okey, cuba isikan tempat kosong di sini. Maksudnya, anak dara di dapur kerana masakan apakah yang boleh kita isikan jawapan ni untuk kita dapatkan maksud pantun dalam ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap. Okey, boleh cuba komen di ruangan komen Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, terima kasih Tasha Nahari Nehar. Anak dara menyanyi di dapur, tidak digalakkan menyanyi di dapur kerana masakan akan hangus. Tidak digalakkan menyanyi di dapur kerana masakan akan hangus. Ataupun awak boleh cakap, anak dara tidak boleh bernyanyi di dapur kerana dikhawatiri masakan akan hangit ke hangus. Boleh, boleh. Selain tak terjejas dengan maksud pantun yang sebenar. Okey. Okey, dalam pantun ini, kalau diuji dalam penilaian, kertas penilaian atau kertas peperiksaan, dia akan berbentuknya macam ini. Jawab soalan bawah, dia bagi kita pantun, serangkap pantun ataupun dia bagi pada kita dua baris bawah dan dia minta kita beri maksud. Contoh di sini A, berikan maksud pantun di atas. Ini contoh item pengujian yang diuji dalam pentaksiran dalam bilik darjah ataupun dalam peperiksaan. Okey, berikan maksud pantun di atas. Macam kita buat tadi, maksud pantun di atas ialah. Maksud pantun di atas ialah
anak dara tidak digalakkan bernyanyi di dapur kerana masakan akan hangus. Yang cikgu hijaukan di situ adalah kita ambil daripada soalan. Kita panggil dia kunci soalan. Cikgu suka gunakan perkataan kunci soalan. Kita ambil persoalan, maksud pantun di atas. Jadi kita letakkan di bawah yang hijau itu dan diikuti dengan jawapan. Yang merah itu adalah jawapan. Bila awak lengkap ayat ini, maka awak layak mendapat 2 markah penuh. Okey, 2 markah penuh. Tetapi kalau kamu melakukan kesalahan, misalnya kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca misalnya, awak boleh dipotong markah menjadi 1. Jadi pentingnya soalan pemahaman ini awak perlu prihatin, perlu peka dengan penulisan kamu. Okey, ini cara kita nak memahami pantun. Okey, pantun kan? Pantun cikgu cakap tadi ada 4 baris misalnya. Pantun 4 kerat ada 4 baris. 2 baris atas pembayang tak perlu tengok maksud dia. Yang kita nak tengok maksud dia 2 baris bawah. 2 baris bawah tu ada maksud. Itu pantun. Tetapi yang kita nak tengok selepas ini adalah contoh lirik lagu. Contoh lirik lagu ini berbeza sedikit dengan pantun. Kalau pantun kita tengok 2 baris bawah sahaja, 2 baris atas kita abaikan. Tetapi kalau lirik lagu, kalau sajak, kalau syair, kita perlu tengok setiap baris. Tak boleh tinggal. Setiap baris ada makna, ada maksud. Itu beza dengan pantun. Kalau pantun, ingat 2 baris bawah ada makna. Tapi kalau lagu, sajak, syair, setiap baris ada makna. Kita tengok. Okey, lirik lagu ini dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4, halaman 91. Okey, cikgu masukkan lirik lagu ini secara sekali imbas sahaja. Kita tengok perbezaan. Perbezaan antara pantun. Tengok sikit sahaja. Okey, ini adalah lirik lagu Borea. Borea ini terkenal di Pulau Pinang. Okey, tengok sikit, dengar sikit. Assalamualaikum, pembuka kata. Salam semua bersua kita. Borea Nusaku, tajuk cerita. Kami 4 wira penyampai berita. Itu contoh contoh macam mana Borea itu dilagukan. Di sini cikgu paparkan lirik lagu, tetapi kita tak mau tengok semua ini. Cikgu nak tengok rangkap yang ketiga. Kita rujuk rangkap ketiga di sini. Okey, adat dibawa ke mana-mana, budaya disanjung sini dan sana, jati diri belia mestilah dijana, moga menarik menambah pesona. Ini dalam rangkap yang ketiga tadi. Ni kan. Okey, rangkap yang ketiga cikgu besarkan di sini sebagai contoh. Dalam rangkap ketiga ini ada 4 baris. Kita nak tengok maksud lirik lagu, kita nak tengok maksud sajak ataupun syair, kita tengok satu persatu. Setiap baris ada makna. Jangan tinggal. Setiap baris ada makna. Sekarang tengok baris pertama. Apa yang disampaikan pada kita? Adat. Adat dibawa ke mana-mana. Pi mana pun kena ada adat. Jaga adat misalnya. Budaya disanjung sini sana. Apa yang disampaikan sini tentang budaya? Kita kena sanjung budaya kita. Baris yang ketiga. Jati diri belia mestilah dijana. Setiap orang muda, setiap belia mesti ada jati diri. Itu yang dia nak sampaikan. Baris yang keempat, moga menarik menambah pesona. Maksud di sini, bila seorang itu ada jati diri, dia punya daya tarikan. Ramai orang suka padanya. Itu yang disampaikan melalui setiap baris lirik lagu ini. Bila ditanya, apakah maksud rangkap ketiga ini? Jadi, kita perlu rumuskan dia menjadi adat perlu dijaga dan budaya perlu disanjung walau di mana kita berada. Dalam ayat pertama ini, ayat pertama yang cikgu baca ini, dia ambil daripada baris pertama dengan kedua. Nampak tak penggunaan perkataan adat? Penggunaan budaya. Di sini budaya. Okey? Dia gabungkan.
Okey, tengok ayat kedua. Golongan muda perlu diterapkan jati diri agar memikat hati ramai orang. Di sini tengok perkataan beliau ini diganti dengan golongan muda ataupun orang muda. Penggunaan jati diri pun ada di sini, jati diri. Moga menarik, menambah pesona. Dia gunakan penggunaan kata agar memikat hati ramai orang. Kalau orang muda, kalau ada jati diri, ramai orang suka, ramai orang sayang. Itulah yang dikatakan fahami lirik lagu. Ya, nak fahami lirik lagu, tengok setiap baris. Dan awak boleh rumuskan dalam bentuk ayat macam yang cikgu paparkan ini. Sajak dengan syair pun sama macam lirik lagu. Tengok baris demi baris. Okey, jelas setakat ini? Okey, ingat pantun? Cikgu cakap tadi, tengok 2 baris bawah, kan? 2 baris bawah, betul? Kalau lirik lagu, sajak, syair, tengok semua. Tak boleh tinggal lah. Setiap baris ada makna. Okey, kita belajar pantun, kita belajar lirik lagu lah. Okey, sekarang kita nak tengok. Ini contoh bagaimana lirik lagu disoal dalam peperiksaan. Berikan maksud lirik lagu di atas. Macam tu. Ini contohlah, contoh awak, jawapan awak. Okey, ini 3 markah misalnya. Okey, sekarang kita nak tengok teks pula. Bagaimana kita nak fahami teks? Sebab bila kita fahami teks, kita boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, okey, mari kita saksikan. Okey, di sini tentang kisah Muhammad Rizwan Puzi. Buku teks Bahasa Melayu tahun 4, halaman 189. Awak boleh buka dulu. Sementara itu, cikgu nak menarik perhatian kamu dengan video yang cikgu paparkan ini tentang Muhammad Rizwan Puzi. Okey, mari kita saksikan. Saya mahu rakan-rakan menyanyi saya. Itu harapan pemegang pingat emas Kejohanan Olahraga Paralimpik Dunia di Qatar, Muhammad Rizwan Puzi, menjelang Sukan Para ASEAN di Singapura Disember depan. Rizwan mahu rakan-rakan yang lain berada pada tahap yang dicapai olehnya sekarang. Justru aksi Sukan Para ASEAN perlu dijadikan sebagai medan terbaik untuk menyelah dan seterusnya mara ke tahap yang lebih tinggi. Sasaran kutipan 3 pingat emas peribadi mahu direalisasikan Rizwan menerusi acara 100, 200 dan 400 meter kategori T36. Ayo, Tegas Rizwan, tahap tekanan bagi persiapan Sukan Para ASEAN nyata tidak sesukar persediaan ke kejohanan dunia lalu. Apatah lagi menerusi latihan harian dan semangat yang diberikan oleh rakan-rakan dan jurulatih membuatkan dia lebih bersemangat untuk membuktikan kemampuannya. Okey. Alhamdulillah awak dapat tengok tontonan yang cikgu paparkan sebentar tadi. Sebenarnya siapakah Muhammad Rizwan Puzi ini? Ada siapa yang kenal kan? Kita kenal kan? Muhammad Rizwan Puzi ini merupakan atlet Paralimpik negara. Cikgu besarkan teks dalam buku teks kamu dalam paparan di hadapan kamu. Okey, baca dengan teliti bersama-sama dengan cikgu. Okey, Muhammad Rizwan Puzi merupakan atlet Paralimpik negara. Apa itu Paralimpik negara, anak-anak? Apa itu Paralimpik? Paralimpik ini merupakan satu tamasya sukan di mana dalam sukan ini dia melibatkan atlet yang mempunyai ataupun mengalami kekurangan upaya. Kekurangan upaya sama ada kekurangan upaya fizikal ataupun mental. Misalnya ada sebilangan atlet Paralimpik ini mengalami gangguan saraf misalnya. Ada yang atlet Paralimpik ini dia
mengalami lumpuh, kudung misalnya, ada yang pekak. Itu yang dikatakan sebagai atlet paralimpik negara. Atlet paralimpik negara. Siapakah Muhammad Rizwan Puzi? Beliau atlet paralimpik negara. Okey. Kotak yang kedua, yang merah itu, anak jati Perlis yang dilahirkan pada 27 September 1987. Anak jati Perlis. Jika ada soalan dalam soalan kamu, di manakah Muhammad Rizwan Puzi dilahirkan? Jadi kalau awak baca, awak fahami petikan ini, awak dah boleh jawab. Beliau lahir di Perlis, di Perlis. Okey, yang ketiganya, Muhammad Rizwan Puzi ini dikesan mengalami palsi cerebrum ketika berusia setahun. Muhammad Rizwan Puzi ini mengalami ketidakupayaan yang kita namakan dia sebagai palsi cerebrum. Apa itu palsi cerebrum, anak-anak? Adakah kamu bisa dengar kata ini? Okey, palsi cerebrum ini adalah satu bentuk gangguan pergerakan. Gangguan pergerakan kekal. Maknanya di sini Muhammad Rizwan Puzi ini mungkin mengalami gangguan pergerakan, mungkin di kaki misalnya, mungkin koordinasi lemah, koordinasi ototnya yang lemah, yang kaku. Itu dikatakan sebagai palsi cerebrum. Okey, teruskan dengan teks yang seterusnya. Memenangi pingat emas acara 100 meter dalam Sukan Paralimpik Rio de Janeiro 2016. Beliau telah memenangi acara 100 meter dalam Sukan Paralimpik Rio de Janeiro. Sangat hebat. Memenangi 3 pingat emas semasa Sukan Para Asia 2018 bagi acara 100 meter, 400 meter dan lompat jauh. Selepas Sukan Paralimpik Rio de Janeiro ni, beliau masuk pula Sukan Para Asia. Sukan Para Asia juga merupakan Sukan Paralimpik pada tahun 2018 dan beliau dapat 3 pingat emas. Sangat hebat. Acara 100 meter, acara 400 meter dan lompat jauh. Okey anak-anak, bila cakap tentang fahami teks, awak baca teks, awak cuba berteka-teki. Adakah soalan lepas ni dia akan tanya acara apa yang beliau dapat emas tu, 3 emas tu. Awak cuba berteka-teki. Mungkin soalan akan tanya macam ni, 100 meter, 400 meter, lompat jauh. Masa kita membaca itu, kita cuba kenal pasti isi-isi penting yang nak disampaikan. Itulah cara kita nak memahami teks. Okey, teruskan. Memegang rekod dunia bagi acara 100 meter kategori T36. Hebat beliau. Memegang rekod dunia bagi acara 100 meter T36. Menjadi contoh orang kurang upaya yang berlatih dengan penuh disiplin untuk berjaya. Tengok, walaupun beliau dikategorikan sebagai orang kelainan upaya ataupun orang kurang upaya, ataupun kita lebih selesa dengan penggunaan kata OKU, tapi beliau sangat bersemangat, berdisiplin, berlatih sampai beliau berjaya. Adakah kita boleh berjaya kalau tak berusaha? Tentu tak boleh kan? Tapi walaupun mempunyai ketidakupayaan, tapi semangat beliau itu patut kita contohi. Okey. Dipilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia 2018. Lepas dapat pingat emas, 1 pingat emas di Sukan Paralimpik Rio de Janeiro, beliau bertanding pula di Sukan Para Asia, dapat pula 3 emas. Bila dapat banyak emas, sumbangan beliau dihargai dan dipilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia. Bukan di Malaysia tapi di Asia. Kita patut berbangga dengan kehebatan yang dimiliki oleh beliau. Okey, kita dah baca teks ini, kita nak tengok beberapa contoh soalan yang berkaitan tentang teks yang kita baca sebentar tadi. Okey, mari saksikan. Okey, nombor 1, awak boleh bantu cikgu menjawab soalan ini di ruangan komen. Okey, cikgu tengok komen kamu di sini. Okey, nombor 1. Muhammad Rizwan Puzi ialah atlet ... Satu markah di sini. Apakah jawapan yang perlu kita letakkan pada ruangan kosong itu?
Kalau dalam pengujian, dalam peperiksaan misalnya, soalan bentuk ini kebiasaannya bernilai 1 markah. Bernilai 1 markah. Apakah jawapan bagi nombor 1 ini? Muhammad Rizwan Puzi ialah atlet. Atlet apa? Atlet Paralimpik negara. Terima kasih Kaziana. Cikgu rasa ni Iman Amani ni anak murid cikgu. Okey, atlet Paralimpik negara. Terima kasih yang menjawab soalan. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey. Dari negeri manakah beliau berasal? Dari negeri manakah beliau berasal? Soalan ini bernilai 2 markah. Soalan ini merupakan seperti format sebenar peperiksaan, seperti format UPSR dan juga terdapat dalam buku teks kamu. Okey? Okey. Cuba awak fikirkan, awak cuba ingat kembali yang kita baca sebentar tadi. Dari mana beliau berasal? Ya, masih ingat? Dari Perlis kan? Anak Jati Perlis. Okey, tetapi kita nak tengok di sini, bila nak menjawab soalan pemahaman, kita perlu letakkan kunci soalan. Okey, tengok. Dari negeri manakah beliau berasal? Maknanya di situ, dia bertanya kita tentang negeri beliau. Bila tanya tentang negeri, kita masukkan kata kunci warna hijau itu. Beliau berasal dari negeri. Beliau berasal dari negeri. Yang hijau itu adalah kunci soalan. Jangan tinggal. Tak boleh tinggal. Nah, kalau awak tinggal kunci soalan yang warna hijau itu, awak akan dipotong markah. Nampak pentingnya kunci soalan. Awak perlu isi balik ataupun tulis semula penyataan yang ada dalam soalan kamu. Dari negeri manakah beliau berasal? Beliau berasal dari negeri Perlis. Perlis itu jawapan dalam teks. Okey, betul? Itu 1 markah. Tapi kalau awak tak letak kunci soalan, rugi. Awak juga dipotong markah. Contohnya di sini macam ini. Kalau awak tulis Perlis saja, awak dapat 1 markah. Rugi tak? Tentu dah rugi. Jadi kena ingat, jawab soalan pemahaman bahasa Melayu kena ada kunci soalan. Kunci soalan ni yang cikgu hijaukan itu, kita ambil daripada soalan yang dikemukakan. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Terima kasih yang menjawab. Okey, kalau jawapan yang awak beri itu mempunyai kesalahan perkataan, kesalahan tanda baca, kesalahan huruf kecil, huruf besar, akhirnya tak ada markah. Lebih daripada 2 kesalahan, awak akan dipotong markah. Tak ada markah apa? Kosong. Telung ayam. Kita panggil telung ayam je. Markah betul, jawapan betul dah Perlis. Betul dah Perlis. Tapi pi tulis pi tu kecil. Pi tulis pi kecil. Jadi salah di situ, kosong markah. Sangat rugi. Okey, ini contoh. Tengok yang ketiga. Apakah kecacatan yang dihadapi beliau? Apakah kecacatan yang dihadapi beliau? Okey, kunci soalan apakah di sini? Kunci soalan dia tanya kecacatan beliau. Jadi bila kita letak jawapan dia, kita gunakan kunci soalan penggunaan kata kecacatan. Mesti ada. Okey, tengok hijau itu. Hijau itu adalah kunci soalan. Kecacatan yang dihadapi beliau ialah palsi cerebrum. Palsi cerebrum tu awak ambil daripada teks yang dibaca, betul? Ya, itu daripada teks. Tetapi kalau awak letak palsi cerebrum sahaja, awak dapat 1 markah sahaja, rugi. Sedangkan soalan ini bernilai 2 markah. Jangan lupa kunci soalan. Hijau itu kunci soalan. Kita ambil semula daripada soalan yang dikemukakan. Okey. Okey, kita tengok. Terima kasih jawapan anak-anak. Tahniah Irlia Darwis, penuh jawapannya. Tahniah. Okey. Soalan keempat. Mengapakah beliau terpilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia? Mengapakah beliau terpilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia? Kita dah baca tadi. Dapat pingat apa? Dapat pingat emas. Jadi dengan sumbangan itulah yang menyebabkan beliau terpilih sebagai atlet terbaik.
Jadi jawapannya begini. Beliau terpilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia kerana memenangi 3 pingat emas semasa Sukan Para Asia. Daripada sukan inilah nama beliau telah melonjak sehingga kan ditabalkan sebagai atlet para lelaki terbaik Asia. Okey, ini contoh jawapan yang perlu awak tulis dalam pengujian ataupun kertas peperiksaan kamu. Soalan ini bernilai 2 markah. Tetapi jika kamu letakkan jawapan sahaja kerana memenangi 3 pingat emas semasa Sukan Para Asia, awak tak akan dapat markah penuh. Dapatlah 1 markah. Sedangkan jawapannya dah betul, tetapi tidak lengkap. Tidak lengkap. Dan kalau awak ada lakukan kesalahan pula, kesalahan di situ, cikgu bulatkan di situ, Sukan Para Asia. Sukan Para Asia, kata nama khas. Kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar di pangkal kata. Awak terlupa, cuai. Jadi dapatlah kosong, telur ayam. Kan rugi? Jadi kena berhati-hati. Prihatin dengan penulisan kita. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Pada pendapat kamu, apakah usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa? Pendapat kamu. Bila pendapat kamu berilah jawapan yang munasabah, yang logik. InsyaAllah takkan salah. Kenapa beliau berjaya? Adakah beliau malas? Tak. Adakah beliau rajin? Ya, betul. Beliau rajin, beliau berjaya. Beliau berdisiplin, beliau berjaya. Beliau berlatih, beliau berjaya. Itu jawapan yang kita boleh letakkan di sini. Ingat kunci soalan. Ingat kunci soalan. Pada pendapat kamu. Jadi awak tulis semula pada pendapat saya. Pada pendapat kamu. Dia tanya pada pendapat kamu. Jawab balik pada pendapat saya. Beliau berlatih dengan penuh disiplin untuk berjaya pada peringkat antarabangsa. Okey, terima kasih. Jawapan banyak cikgu terima di sini. Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita dah baca tentang teks Muhammad Rizwan Puzi. Kita dah jawab 5 soalan. Okey. Dan selepas ini kita nak tengok sedikit lagi teks mudah. Teks ringkas. Dan kita fahami teks ini sebabnya kuis kita hari ini berdasarkan teks itu. Kuizi kita hari ini berdasarkan teks itu. Jom kita baca sama-sama dengan cikgu. Awak baca di rumah, cikgu baca di studio. Sama-sama kita baca dan fahami. Baca dan faham. Bila kita faham, kita boleh buat soalan dia. Confirm. Mesti kita boleh jawab. Okey, buku teks Bahasa Melayu tahun 4, halaman 140. Bagi murid tahun 3, 5 dan 6, tengok paparan cikgu. Cikgu sediakan untuk kamu. Halaman 140. Okey, cikgu besarkan di sini kisahnya tentang buah kuning telur. Buah kuning telur. Kita nak faham teks. Okey. Buah kuning telur mempunyai kepanjangan antara 6 cm hingga 7 cm. Okey, dah baca ayat tu, cuba fikirkan apakah yang disampaikan dalam ayat itu. Panjang. Kan? Panjangnya 6 cm hingga 7 cm. Kita sambung. Kulitnya licin dan nipis. Semasa putih, warna hijau. Buah yang telah masak berwarna kuning atau jingga. Yang cikgu baca tadi, dia bercakap tentang kulit. Tentang kulit licin, nipis, warna hijau. Bila masak, warna kuning. Bila awak boleh baca macam tu, awak boleh tahu sifat kulit itu maknanya awak dah faham. Awak faham teks itu. Awak bukan baca saja, awak faham sekali. Okey, bahagian pulpa buah ini pejal, manis dan berlemak setelah masak. Dia ceritakan di sini tentang bahagian pulpa. Apa itu pulpa, anak-anak? Apa itu pulpa? Pulpa ini, kita tengok anak panah cikgu ni, pulpa ni yang tengah-tengah ni, kita panggil isi lah kan. Isi. Bahagian isi ni rasanya pejal, manis, berlemak. Itu kita kata ciri-ciri pulpa itu, sifat pulpa itu. Sambung, terdapat 1 hingga 4 biji kecil dalam sebiji buah. Kalau cikgu tanya kamu, dalam sebiji buah kuning telur ini ada berapa biji kecil?
Ada 1 hingga 4 biji kecil. 1 hingga 4 biji kecil. Macam gambar di tepi ni, ada 1 biji saja dalam dia. Mungkin ada buah lain yang ada 4 biji. Itu ciri-ciri buah ini. Buah ini mengandungi pelbagai nutrien seperti karotena, vitamin A, vitamin C, niasin, tiamin, karbohidrat, kalsium dan fosforus. Hebatnya ciptaan, kan? Hebat ciptaan Tuhan. Banyak nutrien dalam satu jenis buah. Buah ini sesuai dimakan segar. Sesuai dimakan segar dan boleh dijadikan puding. Agar-agar jadikan puding. Boleh dijadikan jam ataupun kek. Itu kegunaan buah ini. Faham? Kalau tanya soalan, apa kegunaan buah kuning telur? Awak tahu, puding. Boleh buat jam, boleh buat kek. Itu pasal awak faham lah. Awak faham. Itu cikgu gariskan, cikgu bantu kamu gariskan. Buah ini mudah didapati di Sabah dan di Sarawak. Buah ini mudah didapati di Sabah dan di Sarawak. Mungkin di sini sukar untuk ditemui. Di Sabah dan Sarawak mungkin banyak buah-buah macam ni. Okey. Sekarang adakah kamu dah faham teks yang cikgu bacakan untuk kamu ini? Adakah awak dah faham? Okey. Sekarang cikgu berdasarkan petikan yang kita baca ini, kita nak uji kamu dalam kuizi. Dalam kuizi. Nak tengok apa ciri-ciri buah kuning telur. Bagaimana rupa kulit dia? Apa saiz dia? Pulpa dia macam mana? Biji dia ada berapa? Ingat yang cikgu beritahu tadi? Sekarang awak bantu cikgu masuk melalui kuizi. Masuk kuizi dan kod permainan cikgu paparkan di hadapan kamu. 437023. 437023. InsyaAllah awak akan boleh jawab soalan ini, lebih kurang 4 soalan ini, setelah kita dah fahami betul-betul teks ringkas sebentar tadi. Okey? Mari masuk ramai-ramai bersama dengan cikgu dalam kuizi. Okey, Alhamdulillah. Habil Zubir, selamat datang. Adra, Azim STB, Daniel Asfar, anak murid cikgu ni, Sri 3, Umar Sri 3, Akil Simpang 4, Tahniah Fatimah, Fatin SKFRM, apa ni? Felda Rimba Mas, Fatin. Ada lagi? Okey. Nur Syafiqah Elisha, tahniah. Kristina Daniel, Fatin Iziani, anak murid cikgu ni. Tasha Naharini Perak, wah dari Perak. Adha SKBE, Iris Ryan, anak murid cikgu. Dafia. Okey, tunggu 20 orang. Okey. Kita mulakan. Sikit je soalan. Cikgu yakin kamu boleh jawab soalan ini sebab kita dah baca bersama-sama tadi. Okey. Irlia binti Darwis. Bagus, tahniah. Ada lagi tak? Amjad Amani. Okey. Anak murid cikgu ni. Sri 3. Hanan Sri 3. Syifa Najla. Wah. Iqbal Sri 3. Wan Azizi. Farhan. Okey, boleh kita mulakan. Hanan Anissa. Okey. Boleh kita mulakan. Farhan Mikael Sri 3. Muria. Okey, boleh sikit sahaja. Afif Hakim. Amani. Ada lagi? Okey, 3 orang lagi. Okey. Okey. Sedia? Wow, tahniah. Okey. Okey, tengoklah. Yang tak berkesempatan, tengok contoh soalan yang cikgu kemukakan.
Sangat mudah ringkas berdasarkan petikan tadi. Kulit buah kuning telur. Ingat tak kulit buah kuning telur tadi? Macam mana struktur dia? Tebal, berduri. Cikgu tak sebut perkataan berduri kan? Terdapat berapa biji dalam sebiji buah kuning telur? Masih ingat? Ada berapa biji kecil dalam tu? Soalan ketiga, kegunaan buah ini. Buah ini nak buat apa? Mana yang lebih tepat? Buat kuih muih ke, buat kek, jam dan puding ke? Yang lebih tepat. Dan yang keempat, buah kuning telur ini mudah dijumpai. Di negeri mana? Perlis. Buah kuning telur ini mudah jumpa di mana? Dan nombor 5, semasa putik kulitnya warna apa? Putik ni waktu muda. Semasa putik, semasa muda kulit dia warna apa? Warna jingga, warna oranye ke warna hijau? Kita tengok siapa yang mendahului. Wah, Amani 5 straight betul. Fatimah, Fatin, Fedarin Bamas, Daniel Asfar, tahniah. Tanggal ke-5 Habil Zubir. Tanggal ke-6 Tasha Hana Harini Perak. 7 Hanan Sri 3. Tanggal ke-8 Uwais Akhiyar, tahniah semua. 9 Syifa Najla, tahniah. 10 Azim, 11 Iris, Syafika, Kristina, Umar. Yani SK Langgar. Wah, SK Langgar ni Alustar ke? SK Langgar. Hanan Anisah naik tangga 14 pula. Amjad Amani, Afif, Akil, Muriah, Iqbal. Okey, yang lain? Okey. Cikgu rasa sampai di sinilah ya. Okey, tahniah Amani, Yani, SK Langgar, Fatimah, Fatin. Tahniah. Tahniah, beribu tahniah dari cikgu kerana bersama-sama dengan cikgu dalam pembelajaran hari ini. Okey. Okey. Sebelum cikgu melabuhkan tirai sesi terakhir kita tuition online Perlis Mengaji, izinkan cikgu memohon maaf anda ada kesalahan, kekilafan, tersalah kata ataupun tersalah bicara. Okey, cikgu ucapkan terima kasih buat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Jabatan Agama Islam dan Hak Ehwal Islam Perlis JAIPS, Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, kru-kru bertugas, ibu bapa, rakan guru dan anak-anak pelajar sekalian. Sampai itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.